Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita menunggu sebentar mendengar perkongsian daripada saya menyambung balik pembelajaran kita dalam ilmu tajwid dan dalam bab mat, dalam pecahan mat far'i. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita. Siapa yang tak ada mushaf boleh ambil mushaf. InsyaAllah malam ni kita akan baca, tak silap saya, muka surat yang ke-9. Sebelum tu kita akan tengok sedikit sebanyak mengenai ilmu tajwid, iaitu malam ni kita sambung mengenai bab mat silah. Mat silah ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu yang kita panggil mat silah sahaja ataupun mat silah qasirah. Yang kedua kita panggil dia adalah mat silah tawilah. Tawi itu maksud dia panjang lah. Okey. Sebenarnya mat-mat ini majoritinya jemaah kita dah tahu dah baca, cuma mungkin tidak kenal nama dia sahaja. So insya-Allah mudah-mudahan perkongsian saya ni dapat membantu tuan-tuan semua untuk ingat nama mat itu. Okey, mat silah. Mat silah yang terdapat pada huruf hadamih. Hadamih ni yang saya bulatkan warna kuning ni. Sekejap saya full screen. Okey. Hadamih itu itulah yang warna kuning tu. Itu adalah hadamih. Kata ganti nama diri ketiga itu tunggal, tak apa. Okey. Apabila ia terletak di antara dua huruf yang berbaris dan pada ketika pembacaannya bersambung dengan huruf berikutnya, maka bacaannya wajib dimatkan. Mana bila diwajib dimatkan, tentu boleh baca dengan dua harakat atau sebagainya. Jika berhenti pada bacaannya, padanya ia dibaca mati tanpa mat. Mana tidak ada harakat lah kalau kita berhenti pada huruf itu. Yang kedua, mat silah terjadi apabila hadamih, yang ni penting kena ingat, yang berada di antara dua huruf yang berbaris dibaca dengan wasal ataupun kita baca sambung. Bila pada hadamih ni, maka jadilah ia hukum mat silah. Silah apa? Yang tu kita akan belajar sekejap lagi. Okey, yang ketiga, huruf hadamih adalah seperti berikut. Ada hadamih dia bulat dan ada hadamih macam macam tu. Mat silah ni terjadi pada huruf hadamih sahaja. Tamal buta tak ada lagi dah. Tak tahulah buku ada, saya tak cari tak jumpa lagi. Okey, seterusnya hukum mat silah ni terbahagi kepada dua. Satu, mat silah qasirah. Qasirah tu, qas tu maksudnya dua harakat. Qas. Kalau ilmu qiraat dipanggil qas. Kalau isbah 6 harakat. Kalau tawassut dia 4 harakat. Itu istilah dalam ilmu qiraat. Dia ada 3 tu sahaja. Tapi bila pecahan mengikut tariq jazari, tariq syatibi, mat munfasil, kita baca dengan 5 harakat ataupun 4 harakat. Tapi kalau dalam ilmu qiraat dia tak ada 5 harakat. Dia ada 6, 4 dan 2 sahaja. Okey. Maka kita tengok mat silah qasirah. Mat silah qasirah ni kena ingat tidak terdapat hamzah. Tidak terdapat hamzah selepas huruf hadamih. Okey. Selepas huruf hadamih tu, ha bulat tu, kita akan ada tanda waw kecil ataupun
kepala ya. Dan selepas itu tidak ada hamzah. Kalau contoh ketiga-tiga ni ada hamzah ni. Mana hamzah? Indahu illa. I itu hamzah lah. Tapi kalau maksilah qasirah tidak ada hamzah. Okey, jadi saya tunjuk contoh kan. Okey. Dalam Al-Quran Resam Usmani. Resam Usmani Quran yang kita baca sekarang lah. Kalau Quran Majid tu yang lain sikit je. Ada setengah orang kata Quran Majid ni cetakan belah-belah India, Pakistan tu. Tapi sekarang rasanya tak ada lah. Mungkin simpanan daripada kita sendiri. Kalau cetakan di Malaysia tidak dibenarkan oleh KDN. Tapi ada lagi cetakan Al-Quran yang dicetak di Indonesia dan dijual di sini. Salah satunya Quran yang ada tulis An-Nur, yang ada tulis bahasa Melayu di bawah tu. Quran biasa tapi dia tulis bahasa Melayu. Kalau ikut KDN dia tak lepas Quran tu. Sebab apa? Dia tak boleh tulis bahasa Melayu Quran ni. Tak boleh tulis. Jadi nak tak nak kena belajar. Jangan ambil jalan senang untuk belajar Al-Quran. Tidak boleh tulis Quran dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang di Shopee, di Facebook, dan artis-artis lah, selebriti-selebriti yang baru berhijrah ramai sangat yang menggunakan Quran yang bawah dia tulis bahasa Melayu. Contohnya kalau kalimah Alhamdu ditulis A-L-H-A-M. Dia tak sama bila kita tulis bahasa Melayu dengan tajuk ni. Kalau dengungnya macam mana. Sebab tu tak boleh. Kalau bahasa Sundanya haram lah. Di Malaysia ni memang diharamkan. Dan KDN berapa kali dah keluarkan kenyataan, tapi masih ada lagi lah. Itu biasalah, kena salah tu. Macam mana? Cuma kita kalau ada tu jangan buang. Cuma cuba elak daripada guna lah. Dan macam mana pula bagi kita yang belajar tapi pada kalimah-kalimah tertentu kita tulis. Kita tulis bukan satu surah, bukan satu baris, kalimah tertentu saja kita tulis. Ada setengah guru kata dibolehkan tapi tidak menulis menggunakan dakwah yang kekal. Mana tak boleh tulis dengan pen. Contohnya Alhamdu kita tak boleh sebut, kita tulis bawah dia dengan pen. Tak boleh yang tu. Sebab kalau nak tulis sangatlah, tulis dengan pensel di tepi. Kan kita bila Quran dia ada border tepi kan, kiri kanan tu. Tulis di situ macam kita dobek, tulis bahasa Melayu. Selepas kita boleh menyebut kalimah itu kena padat. Sebab dalam kalau boleh lah, dia tak boleh ada benda yang lain dalam Quran. Kalau betul-betul kita nak jaga Quran lah. Dia tu lagi kepada adab dan sebagainya. Satu lagi, kalau saya sentuh sikit lah adab lah. Sebab saya jadi guru sekarang. Salah satunya saya tegur pelajar saya bila baca Yasin tu. Kalau boleh Yasin tu janganlah letak di atas lantai sama tinggi dengan punggung kita lah. Sebabnya Yasin ni walaupun dia tidak 30 juzuk, tapi dia adanya nama-nama Allah, adanya Quran lah, Quran. Di mana Jumaat, bukan di sini bukan di sini. Di sekolah saya, kalau boleh janganlah letak Yasin tu di atas lantai. Masa baca ke, masa siap baca Yasin ke, kalau rasa tak ada tempat, nak tak ada doa, tak ada tempat sangat nak letak Yasin tu, letaklah atas pohon kita ke, dalam poket ni ke. Cuba elak daripada kita letak Quran ataupun Yasin sama tinggi dengan punggung kita. Betul Ustaz, di tepi ni macam mana? Ni dah usaha dah letak tinggi ni. Cubalah. Kalau ulama dulu dia nak menunjuk ke arah kiblat pun tak ada, takutnya. Nak menunjuk ke arah Quran pun takutlah. Kita ni macam, bagi kita lah, saya macam kita ni bersahaja sangat dengan Al-Quran. Kalau kita tahu bukit sendiri pun tak sanggup nak terima Quran, tapi manusia tu berani. Kan ayat Quran, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an. Nanti boleh tengok tafsir ayat tu. Cerita ringkasnya ayat summary ayat tu dia kata Quran tu, ayat Quran ni mukjizat ni hebat sangat.
Kalau letak atas bukit dia boleh meletup, contoh ibaratnya. Tapi manusia ni, hebatnya manusia ni, Allah bagi akalnya, Allah bagi fikirannya, boleh hafal Quran 30 juzuk dan boleh amalkan. Itu hebatlah, insya-Allah. Maksud tajuk lain tak apa dah. Okey, bila sebut maksilah qasirah, kita baca dengan dua harakat. Okey, yang pertama kena ada ha dhamir. Ha dhamir itu ha yang bulat ataupun ha yang macam ni dah. Macam ni lah, itulah. Jadi saya tunjuk contoh, saya buat gini lah. Okey, bila kita baca dengan dua harakat, ha dhamir ni mesti bagi bawah dan dia ada kepala ya. Itu sebenarnya kepala ya ni. Kepala ya tu. Tu kena bincang bab lain, bab resam dengan tu jauh. Kalau bila ha dhamir ni bagi bawah, kepala ya. Kalau ha dhamir ni berbaris atas, depannya mestilah huruf waw kecil. Situ saja. Dan kalau dia maksilah qasirah yang baca dengan dua harakat, atas kepala ya tu, tidak ada tanda mat. Tu ada tanda mat kan? Indahu ada tanda mat atas kepala. Tu. Mana tu yang kita kena baca dengan 4 harakat. Yang qasirah ni dia tidak ada tanda mat. Okey, jadi nak contoh yang kita belajar dulu sikit. Okey, yang seterusnya maksilah tawilah. Tawil ni panjanglah. Okey, terdapat huruf hamzah selepas ha dhamir. Selepas ha dhamir dalam Quran Rasal Asmani yang kita pakai ni, apabila ia berbaris hadapan, bagi dhammah, diikuti dengan huruf waw kecil bertanda mat di atasnya. Inilah ni maksilah tawilah. Selepas ha dhamir dan dia baris hadapan, mesti akan ada waw kecil bertanda mat. Bertanda mat tanda macam kening tu lah. Ada setengah guru kan dia panggil ombak rindu. Saya tak berapa cantik lah. Kita panggil tanda mat lah sana, tak payah guna istilah lain lah. Okey, dan apabila ia berbaris bawah, berbaris bawah tu huruf ha dhamir tu, ha yang bulat tu, kalau dia berbaris bawah diikuti dengan ya, kepala ya kecil, tu ya kecil dipanggil. Dia potonglah, ada kaedah dia, bertanda mat di atasnya. Okey, bacaannya hendaklah dipanjangkan dengan kadar 4 atau 5 harakat. Tapi yang kita belajar daripada itu lagi, saya baca dengan 4 harakat. Sebab apa? Sebab kita baca sama dengan mat munfasil. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok contoh. Dia kena tengok contoh baru insya-Allah mudah sikit. Okey. Contoh maksilah qasirah dan tawilah. Okey, ni ayat kursi semua dah hafal dah. Okey, yang kuning tu adalah maksilah qasirah. Jelas tak? Kau nak dekat lagi. Apa tu? Okey, yang kuning tu adalah maksilah qasirah. Okey, saya ambil kalimah tu dulu La ta'khudhuhu sinatu. Sebab apa? Kita baca dengan 2 harakat sahaja. Tu ha dhamir, yang bulat tu ha dhamir, dan dia berbaris dhammah, selepasnya ada waw kecil, tidak ada tanda mat. Yang hijau tu okey, wala lahu ma pun maksilah qasirah. Kita baca dengan 2 harakat. Okey, cuba tengok maksilah tawilah yang warna hijau ni. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Okey, kita bincang indahu dulu. Indahu ni ha dhamir, atasnya ada bagi hadapan, selepasnya mestilah huruf waw kecil, dan di atasnya perbezaannya adalah ada tanda mat. Inilah beza maksilah tawilah dengan maksilah qasirah. Okey, pada kalimah bi'idnih, seandainya kita nak waqaf pada bacaan ini, makanya kita berhenti pada huruf ha ini dimatikan. Maknanya ya kecil ni kita tak payah jaga. Mana illa bi'idnih berhenti, sambung illa bi'idnihi ya'lamu ma. Semua dah tahu dah. Cuma saya nak ulang lagi sekali lah bagi confirm dan yakin.
Illa bi'idnih, berhenti. Kalau sambung illa bi'idnihi, sama juga dengan yang dibaca dengan 4 harakat. Yashfa'u indahu, kita wasal ataupun sambung. Bila kita waqaf, yashfa'u indah. Dia tak ada dahu, dah saja. Mana waw ni kita tak payah bincang dah. Waw kecil ni tak payah bincang dah. Sebab tu kena ingat maksilah qasirah ni ataupun maksilah tawilah terjadi bila dia sambung pertama. Terjadinya bila ha dhamir, adanya waw kecil sebab dia bagi hadapan, adanya ya kecil sebab ha itu baris bawah. Dia baca panjangnya sebab ada tanda mat. Itu sahaja dah. Okey. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, berhenti. Min ilmihi illa bima syaa'. Okey. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, kita wasal. Berhenti. Wala ya'uduh, kalau waqaf boleh insya-Allah. Okey, kita tengok sikit lagi contoh. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi. Ustaz ni hadamil ke? Bukan. Ini special case. Hanya dalam surah Al-Baqarah sahaja kalimah Ibrahim dia tidak tulis titik pada huruf ya. Kebiasaannya kalau surah lain alif, ba, ra, ha ni sini huruf ya. Kalau ya titik dia di bawah kan. Tapi untuk surah Al-Baqarah sahaja dia tak ada titik, dia buat kepala ya. Lama dah baca Quran gini baru tahu. Dia bukan kat sini lah, kat luar. Untuk surah Al-Baqarah sahaja. Jadi kalau siapa mungkin hari ni dia baru ingat balik apa yang dia belajar dahulu, ni dia masuk dalam bab resam Al-Quran, kaedah penulisan Al-Quran. Kena ingat macam dia, penulisan Al-Quran ni dia tidak sama dengan penulisan bahasa Arab biasa. Cuba tengok kalimah as-salah, alif, lam, sa, la, wa. Apa tak ada alif kecil. Kalau kita lam terus alif itu kan. Itu kelebihan resam Usmani dah. Okey. Jadi Ibrahim dah dua harakat juga. Cuma penulisan je. Okey. Fi rabbihi an atahu Allah. Kalau kita wasal jadilah dia mat silah tawilah. Kalau berhenti fi rabbi. Okey. Sama juga dah. Untuk kalimah Ibrahim ni, kalau tak yakin dengan saya, cuba tengok selain pada surah Al-Baqarah dah. Ingat, ambil gambar kau, ingat elok-elok. Surah Lahim betul ke kalimah Ibrahim ni, ya dia tak ada titik. Untuk Al-Baqarah surah lain ada titik dah. Okey. Alladhi yuhyi wa yumit. Kita baca dengan dua harakat. Okey, kalau berhenti sini kan ni? Alladhi yuhyi ka, alladhi yuhqa, alladhi yuhyi. Ada sikit je ya tu dah. Ni payah kalau berhenti sini. Ya tu ada, tapi kena dengar elok-elok. Tapi saya cadangkan janganlah berhenti tempat-tempat yang kita rasa tak berapa yakin dan boleh menjadi buruk ataupun salah. Jangan berhentilah tempat-tempat gini ni. Okey. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Yang ni anda ni dia tak bincang lagi dia ada dua jenis bulat ada loncong saya kata loncong apa? Satu yang dia tak nantilah kita bincang bab bulat sahaja. Okey. Selesai untuk mak silah qasirah dan mak silah tawilah. Okey, saya ulang lagi sekali. Mak silah ni terjadi bila ha dhamir itu kita sambungkan bacaan pertama. Yang kedua, mak silah terjadi bila
Ada huruf waw ataupun ya selepas baris, huruf tu lah. Kalau huruf tu hadhamir tu baris depan, mesti ada waw kecil. Kalau baris hadhamir tu baris bawah, mesti ada ya. Dia tak ada baris atas dah. Mak silah tak ada baris atas. Dia tak ada baris atas. Dan untuk bezakan, kita baca 2 harakat ataupun 4 harakat, atas waw kecil dan ya kecil itu adanya tanda mat. Itu sahaja. Kalau berhenti, silah ni tak payah ambil tahu. Okey. Sebenarnya kita baca surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-9, bermula ayat yang ke-58, dan insya-Allah kita akan berhenti pada ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna adkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu syi'tum raghadan. Okey, kita bagi kalimah haythu syi' dengan haythu syi'. Bukan haythu syi', haythu syi'tum raghadan. Dah tu kita ingat lagi tak? Kita dah belajar hukum apa? Ma'iwad. Bila kita berhenti, tanwin baris atas, kita akan baca dengan 2 harakat. Untuk tanwin baris atas sahaja. Okey, terus wadkhulul baba sujjadan wa qulu. Okey, ambil balik. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Wa sanazidul muhsinin. Tu muhsinin ma'arif disukun. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6. Okey. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Okey, kita bagi pada kalimah rij. Bukan rij. Rij. Rij tu kedai papa rij bukan rij. Kena bunyi lantunan tu baru jadi qalqalah kan. Qaf ta ba jim dal kutubun jaddun ataupun baju dan kotor. Okey, sekali lagi dah. Rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Lepas tu kita jumpa tanda idhi. Ni masuk cerita lain pula dah. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib
بعصاك الحجر Okey, tu kita wasal, jadilah mat silah qasira. Sekarang ni kita nak berhenti pada mat silah dia. Wa idistasqa Musa liqaumi. Okey, terus faqulna rib bi'asakal hajar. Cuma huruf dha ni, dha yang mati, bukan huruf qalah dah. Mana Jumaat biasa di sekolah saya belajar baca gini, wa darib lahum, salah dah. Sebab huruf dha tidak ada dalam qalqalah. Jadi cuba-cubalah elok, cuba-cuba baca eloklah. Wa darib lahum wad. Jangan laju sangat jadi wa darib lahum wad. Wadrib lahum mathalan. Okey. Yang ni idgham ni. Idgham huruf yang sama dalam makhraj yang sama. Nanti kita akan belajarlah. Okey. Terus fa fajarat minhu ithnata asyrata aina. Okey, qalqalah pada huruf dal. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillah. Okey, ni lafzul jalalah, nama Allah dah. Jadi kita boleh waqaf sama seperti dengan bacaan mad arid lisukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, terus wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahid. Okey. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Okey, kita bagi sini sikit Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
berhenti sama juga baca dengan ma'arif lisukun 2, 4 ataupun 6. Cumanya yang tu tahu dah. Kita nak berhenti sini. Ra tu kita nak baca dengan tebal ataupun nipis. Baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab dia dalam kategori lin. Lin tu maksudnya adalah lunak, lembut ataupun mudah. Jadi khair, tarik dia mulut ke tepi tu jadilah. Kalau pergi ke depan khair, tebal. Khair. Huwa adna billadhi huwa khair. Okey. Yang ni baca dengan baris bawah. Sebab apa? Hamzah wasal ni adalah huruf yang pertama. Ni kaedah lah, kaedah untuk mudah ingat. Tapi beberapa tempat dia tidak ikut kaedah ni. Saya pernah bagi tahu dah, saya rasa, tapi saya ulang sekali lagi ya. Ada masa sikit lagi. Okey, hamzah wasal ni adalah huruf yang pertama. Ha ni adalah huruf yang kedua dan ba ini adalah huruf yang ketiga. Seandainya ba ini baris bawah atau atas, kita baca dengan hamzah wasal ni baris bawah. Seandainya ba ini berbaris hadapan, maka kita akan baca dengan baris hadapan. Dan tidak ada baris atas untuk di sini, melainkan alif lam sahaja, barulah kita baca dengan baris atas sahaja, tidak ada baris bawah. Contohnya alhamdu, ar-rahman. Sebab apa? Ada lam selepas hamzah wasal. Okey. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimud dhillah wal maskanatu wa dua kita ada bincang di sini. Qol-qolan ni saya nak bagi tahu dah, An-Nabiyyin ni. An-Nabiyyin nama dia adalah mat tamkin. Nanti kita akan belajar, cuma saya bagi tahu sekali dah jumpa. Tamkin ni maksudnya adalah tetap. Bertemunya dua huruf ya dalam satu kalimah dan huruf yang pertama bersabdu. Mana kita baca dengan dua harakat. Dan di sini juga ya yang kedua itu tidak ada titik, dia buat rumah ya sahaja dan atas dia tulis kepala ya. Yang kedua kita tengok qalqalah pada tempat kita waqaf. Jadi dia jadi qalqalah akbar. Macam mana nak beza akbar dengan kubra? Bezanya adalah ketika berhenti adanya sabdu ataupun tidak. Yang tidak ada sabdu qalqalah kubra, yang ada sabdu qalqalah akbar. Macam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu akbar. Yang selepasnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu qalqalah kubra. Okey, terus Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang ni kena jaga dua kalimah ni.
Sebab apa? Tak tahu. Dzalika bima asaw wa ka. Dia jadi gitu. Tidak ada dengar masuk je terus waw tu idgham ni waw, huruf yang sama dalam satu dalam kalimah yang berlainan, sama juga yang tadi ya. Dzalika bima asaw wa kanu, tekan asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. 2 minit lagi, 1 minit lagi. Saya ulang balik lagi sekali macam mana kita nak kena hadamih. Pertama sekali huruf ha ni mestilah kita nak baca sambung pertama. Yang kedua, selepas pada huruf ha ini adanya huruf waw kecil ataupun waw kecil, itu kita baca dengan 2 harakat. Untuk membezakan dengan 4 harakat, atas waw kecil ataupun ya kecil ini ada tanda mat. Itu sahaja yang membezakan kita baca dengan 2 atau 4. Jangan main hentam sahaja. Sebab apa? Sebab dia kecil kita tak nampak dah. Jadi bila umur lama ni, gunalah Quran besar macam tok siap kita, macam Quran imam. Jadi kita berhenti sini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf. Kok ada tergurau terlebih sikit, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan jumpa minggu akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesabaran dan istiqamah dalam belajar dan mengajar ilmu-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, wujahkanlah kami dengan hajjah Al-Quran, matikanlah kami dengan kalimah-kalimah-Mu, kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna bi syafa'atil Quran walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.